memastikan bahawa tidak ada malapetaka yang terjadilah di kawasan-kawasan tersebut. Jadi kita teruskan dengan pembentangan yang keempat, iaitu daripada Yang Berhormat Puan Mariam binti Muhammad. Puan Mariam binti Muhammad pada masa ini adalah Timbalan Pengarah Sistem di MACD. Beliau lulusan Bachelor of Science Computing Science daripada Dalhousie University Nova Scotia, Canada, dan pernah berkhidmat di JUPAM di bahagian kadastra, Pejabat Keuangan Negeri Pahang dan juga Instun. Terlibat dalam program MyGDI mulai daripada tahun 2003 hingga sekarang dan telah melibatkan dalam pembangunan aplikasi seperti MyGDI Explorer, MyList, Pahang Land Information System, One Malaysia Map, MyGeoportal, SNANRE, G4E, dan juga pembangunan data spesial di Pejabat Tanah bagi seluruh negeri Pahang, mana yang telah dibentangkan oleh Dato' Yang Berhormat tadi, dan juga sebagai wakil kepada Wakil MACD dalam State Geospatial Data Center Pahang. Dan pada pagi ini Puan Mariam akan membentangkan kertas bertajuk MyGDI Explorer sebagai broker dalam perkongsian maklumat geospatial. Berikan tepukan kepada Puan Mariam sebelum beliau mulakan kertas. Terima kasih Tuan Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan membentangkan berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan salah satu projek yang kita punya core application yang telah dibangunkan oleh MACD bagi menyokong pembangunan MyGDI Explorer, aplikasi kita. Jadi saya ingin maklumkanlah, saya harap dengan pembentangan ni tuan-tuan dan puan-puan akan lebih dapat memahami apa itu MyGDI Explorer dan bagaimana MyGDI Explorer berperanan sebagai broker dalam perkongsian maklumat geospasial. Tuan-tuan dan puan-puan, berkongsi data geospasial antara agensi kerajaan walaupun antara jabatan dalam organisasi yang sama merupakan sesuatu yang masih sukar lagi dilakukan, mungkin disebabkan isu-isu kerahsiaan maklumat tersebut ataupun bimbang berlakunya kebocoran maklumat-maklumat yang dikategorikan sebagai sulit ataupun rahsia. Jadi ketiadaan satu platform yang selamat untuk berkongsi data menyebabkan ada agensi memilih untuk mengklasifikasikan maklumat mereka sebagai sulit daripada bersifat transparan. Jadi pada masa ini ketiadaan maklumat yang terkini dan mudah diperolehi masih lagi menjadi isu di negara kita. Jadi sama ada maklumat tersebut sebenarnya telah wujud ataupun sebenarnya tiada lagi data-data tu di negara kita, agak sukar kita nak tentukan ya. Jadi ketiadaan sumber maklumat geospasial secara berpusat membawa kepada wujudnya pertindihan dalam usaha membangunkan maklumat geospasial. Jadi bila berlakunya pertindihan membangunkan maklumat-maklumat ni, secara tidak langsung maka berlakulah pertindihan juga dalam perbelanjaan negara, wang ringgit negara kita lah. Ya, dia menjurus kepada pembaziran lah. Sebab kalau kita tidak aware, orang lain dah collect data tu dan kita buat lagi perolehan, jadi ada perolehan tu jadi membazir ya. Jadi masih lagi berlaku agensi apabila mereka mengenali GIS masing-masing akan berusaha untuk membangunkan projek masing-masing tetapi secara bersendirian. Dan mereka akan merancang nak mendapatkan tu dia tak tahu sama ada pun tidak. Jadi mereka akan menyediakan data set tersebut bersendiri. Jadi isu yang sama ya tuan-tuan dan puan-puan saya rasa telah kerap didengari. Saya rasa daripada first NG sekarang dah kelima. Kalau biasanya dulu pengarah MACD sendiri yang membentangkan, jadi
Daripada NALIS hingga kepada MyGDI, saya rasa isu yang sama di-highlightkan, isu perkongsian. Memang pengkongsian maklumat ni menjadi satu agenda utama yang hendak direalisasikanlah di negara kita. Sekarang ni kita dah lebih daripada 10 dekad, tapi saya rasa maklumat ni masih lagi wujud. Isu tu masih lagi wujud. Apa itu MyGDI? Jadi saya rasa ramai yang dah tahu MyGDI adalah Malaysia Geospatial Data Infrastructure, satu program nasional yang diselaraskan oleh MACD untuk membangunkan satu infrastruktur perkongsian maklumat geospasial. Jadi bila kata MyGDI bukanlah aplikasi, tapi hari ini saya akan fokus kepada MyGDI Explorer, yang itu baru betul aplikasi. Tapi kalau MyGDI adalah infrastruktur. Jadi masa NALIS lagi, satu aplikasi yang diberi nama NALISA, NALISA telah dibangunkan bagi mewujud perkongsian, membolehkan perkongsian antara beberapa agensi berkaitan tanah lah. Jadi setelah sekarang ni bila dengan program MyGDI, saya rasa dah lebih 200 agensi dah terlibat. Kita dah beri latihan pun, saya rasa dah banyak agensi dah telah diberi latihan dan taklimat berkenaan dengan MyGDI dan aplikasi-aplikasi. Jadi salah satu tugasan penting yang telah dilaksanakan oleh MACD selaku penyelaras program MyGDI adalah membangunkan aplikasi bagi menyokong perkongsian maklumat atas talian. Jadi salah satu daripada objektif MyGDI, kalau kita lihat yang pertama itu adalah menyediakan mekanisme infra penggunaan dan perkongsian data geospasial. Jadi di situlah letaknya peranan MyGDI Explorer lah untuk kita menyokong penggunaan dan perkongsian data geospasial tadi. Dan ia juga merupakan salah satu komponen dalam MyGDI. Yang ini merupakan komponen dalam MyGDI. Jadi salah satu yang saya nak highlight adalah di bawah komponen perkhidmatan maklumat geospasial. MyGDI Explorer telah mula dibangunkan, kita mula bangunkan kalau masa NALIS dulu ada NALISA. Jadi pada 2004-2005 kami telah mula bangunkan aplikasi MyGDI Explorer bagi menggantikan aplikasi NALISA. Ia merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna membuat carian, capaian, melihat dan mengisi dan menerbitkan maklumat geospasial. Jadi semua GIS community di Malaysia boleh berkongsi apa jua maklumat, inisiatif dan sebagainya berkaitan geospasial. Maknanya bila kata MyGDI Explorer is open kepada everybody, bukan hanya agensi kerajaan. Jadi pihak swasta, IPT, even student, individu boleh akses dan berkongsi maklumat melalui MyGDI Explorer. Jadi MyGDI Explorer ni telah menjalani beberapa peningkatan yang berterusan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan memenuhi keperluan pengguna dan selaras dengan perkembangan teknologi SDI masa kini. Dan sekarang MyGDI Explorer telah dipertingkatkan sekali lagi dan tidak hanya memberi fokus kepada perkongsian data tetapi perkongsian maklumat geospasial. Maknanya sama ada data tekstual ataupun non-tekstual, dokumen, research paper dan sebagainya, anything, aplikasi, semuanya boleh diwawarkan melalui MyGDI Explorer. Jadi aplikasi ini boleh digunakan oleh semua jenis pengguna lah, sama ada sektor kerajaan, swasta, universiti dan individu bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan data ataupun servis geospatial data yang terdapat di negara kita lah. Maklumat geospatial ini diberikan dalam bentuk metadata. Metadata ni kadang-kadang kalau ramai yang masih agak takut lagi lah bila kita dengar metadata. Metadata tu adalah penerangan berkenaan sesuatu produk lah. Kalau kita ada aplikasi, metadata berkenaan aplikasi itulah apa, just keterangan siapa own the data, bagaimana nak akses the URL kalau data, dalam format apa, macam mana kita menyediakan data tu, dengan siapa kita nak hubungi. Jadi itulah, itu saja sebenarnya metadata.
Jadi maklumat geospatial yang boleh dikongsi melalui aplikasi ini adalah sama ada boleh jadi map service, live ataupun offline data, dokumen projek dan aplikasi dan lain-lain lah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, semalam ada dimaklumkan hasil daripada kajian mampu mendapati peningkatan daripada 14%. Kalau masa kajian renung tahun 1995, 14% agensi telah ataupun bercadang membangunkan maklumat geospatial menggunakan GIS. Jadi pada 2011 hasil kajian mendapati lebih 90% agensi telah menggunakan GIS. Jadi ini bermakna sejumlah besar data geospatial ni memang dah ada di agensi-agensi, telah dikumpul oleh pelbagai agensi, dan yang ini tidak mengambil kira apa yang ada di pihak swasta, industri dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu siapa ada apa? Kan? Kalau sekarang ni mungkin kita bercakap, kita berjumpa dalam NG semacam ni, kita barulah kita dapat tahu orang ni ada ni, orang ni dah ada aplikasi ni, tapi tidak ada satu sumber rujukan yang kita boleh lihat yang kita boleh rujuk sekarang ni. Jadi itulah peranan yang perlu dimainkan oleh MyGDS Explorer to make it discoverable. Jadi kita punya tagline itulah, to make it discoverable. Jadi kerjasama daripada semua sangat diperlukanlah untuk kita merealisasikan hasrat untuk membolehkan maklumat-maklumat tersebut diketahui. Antara faedah yang diperolehi daripada aplikasi MyGDS Explorer, tuan-tuan dan puan, maknanya bila tuan-tuan dan puan-puan mewawarkan melalui metadata apa yang tuan-tuan dan puan-puan ada, maknanya kita akan dapat melihat kena pasti ketersediaan maklumat tersebut, dan kemudian boleh nak berkongsi maklumat tersebut secara online, tak perlu tercari-cari. Kalau di MACD ni kami terima banyak email, panggilan telefon, ada yang datang terus ke MACD, especially student-student mencari-cari data siapa ada apa. Jadi bila benda tu tidak diterbitkan melalui MyGDS Explorer, jadi biasanya MACD kita setelah dah lama kita terlibat dengan agensi, kita tahulah kita akan advise pelajar-pelajar ataupun agensi-agensi berkenaan di mana mereka boleh mendapatkan data-data yang diperlukan lah. Tapi perkara tu akan menjadi lebih mudah lah kalau tuan-tuan dan puan-puan berkongsi maklumat tersebut dalam kita punya MyGDS Explorer. Jadi menjimatkan masa, kos dan sebagainya. Student tak payah travelling datang ke MACD. Dan dia sebagai satu kaedah lah, kita mewawarkan juga inisiatif yang telah dihasilkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak penat GIS ni sebenarnya saya rasa ramai dari segi komuniti GIS ni yang telah lama membangunkan data, membangunkan aplikasi dan sebagainya, tapi tak ada orang nak appreciate benda tu. Sebab benda tu orang tak tahu. Bila orang tak tahu, orang tak dapat nak appreciate. Jadi kita macam menyediakan ruang lah untuk mengiklankan produk-produk tersebut. Dan secara tidak langsung boleh menjana juga pendapatan agensi, tak kira lah swasta ke government dan sebagainya. Sebab tuan-tuan boleh maklumkan, maknanya kalau tuan-tuan ada produce that maps, maknanya kalau benda tu dijual hard copy ke ataupun digital, berapa harganya, dan menggalakkan penjualan lah. Kalau tidak orang tak tahu kan. Jadi itu antara faedah lah yang kita boleh perolehi daripada aplikasi MyGDS Explorer. Yang ini dari segi komponen aplikasi itu sendiri. MyGDS Explorer kita bangunkan menggunakan GIS Portal Toolkit 9.3. Kita bermula daripada versi 1 lagi, Portal Toolkit, dan sekarang kita dah gunakan versi 9.3. Jadi kita menyediakan satu mekanisme lah kepada user untuk membuat penilaian kepada maklumat geospatial melalui metadata yang mereka terbitkan lah sebelum ianya boleh dikongsi
Kalau sekarang ni dah ada dah. Kalau agensi-agensi kerajaan sekarang ni ada certain data yang telah dikenal pasti, boleh dikongsi dengan agensi lain memang, dan mereka prefer untuk park data tersebut di MACD, memang it's available lah. Boleh download je secara online, buat permohonan, kemudian kita just activate the user, so the agency dah boleh download secara online lah. Tapi yang tu masih lagi sekarang ni banyak G2G lagi. Dan kalau tak boleh pun, tapi kita akan advise agensi sendiri, dia dah tahu dah mana user yang mohon tu, dia nak dapatkan data tu, dia dah tahu dah. Dia boleh contact dan dapat secara manual lah daripada agensi pembekal data. Jadi versi terkini MyJD Explorer kita dah buat penambahbaikan dan membolehkan dia memainkan peranan lah sebagai servis broker. Jadi ada dua komponen, iaitu metadata repository dan user interface. Di bawah metadata repository itu ada content standard dan access standard. Content standard comply kepada ISO 19115 dan juga ISO 19119 metadata. Implementing ISO 19139 XML metadata specification lah. Untuk access standard, kita menggunakan CSW, OGC Catalog Service for the web. Dan untuk user interface, dari segi access standard dia adalah, dia boleh HTML, GORSS, JSON, KML dan Atom. Yang ni maklumat tu sangat berguna lah bagi orang yang nak bangunkan aplikasi ni. Jadi yang ini merupakan contoh. Ada dua, apabila tuan-tuan dan puan-puan nak share, menerbitkan metadata, di sebelah kiri, di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan adalah yang kita namakan sebagai map service, peta lah, peta secara online tu adalah map service, dan di sebelah kanan tu adalah metadata. So yang kita nakkan, yang wajibnya yang metadata tu lah. Metadata tu yang kita perlukan. Yang tu yang tuan-tuan dan puan-puan maklumkan siapa yang publish, so sedikit abstract berkenaan dengan data tu. Tapi yang lagi cantiknya kalau dapat dikongsi juga map service lah. Sebab map service ni saya akan tunjukkan selepas ni, dia banyak kegunaan dia. Dia mudah. Dalam metadata tu kita akan maklumkan data kita dalam format apa, projection apa, macam mana kita nak perolehi, siapa nak hubungi. Jadi tak adalah kalau pengguna dia telefon kena pass line daripada satu pihak ke satu pihak kan, walaupun daripada agensi yang sama. Jadi direct terus kepada orang yang memang menyelenggara data tersebut lah. Jadi MyJDI sebagai broker, yang ini saya nak tunjukkan. Yang ini dalam kita nak memantapkan sistem penyampaian dan penerokaan maklumat geospatial. Jadi termasuk geospatial web services ni. Jadi MyJDI Explorer bertindak sebagai orang tengah lah. Jadi pembekal web service boleh mempromosi, tuan-tuan dan puan-puan boleh mempromosikan dan mengiklankan perkhidmatan dalam MyJDI Explorer. Jadi MyJDI Explorer menyokong metadata bagi web service tadilah. Dengan cara ni pembekal bukan saja boleh mendedahkan URL web service mereka, malah menyenaraikan operasi yang disokong oleh web service tersebut bersama dengan parameter-parameter yang diperlukan. Ya. Jadi bagi mereka yang nak mencari pula web service tu yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing, boleh melayari pula MyJDI Explorer tadi dan mencari web service tadilah, web service yang dikehendaki, dan seterusnya memperolehi maklumat yang lengkap untuk mengakses kepada web service tersebutlah. Dia punya URL, supported operation dan operation parameter. Jadi apa yang dimaksudkan dengan MyJDI Explorer sebagai broker, di mana ia satu keadaan di mana pengguna
diberi kebenaran ataupun authentication untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui internet. Selaku broker, MyGDI Explorer membolehkan pengguna membuat carian mengenai apa juga maklumat lah berkaitan dengan geospatial. Jadi kita ada sediakan satu analogi untuk mudah faham. Katalah khidmat menjahit pakaian sebagai satu servis. Jadi kalau kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, katalah kita tidak syarikat nak menjual pakaian, jadi tapi dia tidak mampu nak lakukan sendiri, nak jahit pakaian apa dan sebagainya sebab kemahiran. Nak jahit pakaian perlukan kemahiran, kaki tangan dan juga modal. Jadi kena ada wujud satu pihak lain yang berkemahiran yang cukup serba-serbi dalam satu perkara untuk melaksanakan tugas tersebutlah. Jadi kalau kita lihat siapa yang boleh offer servis menjahit pakaian. So ini macam contoh yang provide the services lah. Jadi dalam konteks ni khidmat menjahit adalah kita panggil web service. Jadi syarikat jahitan tadi dia akan tetapkan bahawa mereka hanya boleh menjahit t-shirt, seluar dan tudung. Yang itu kita relate dengan supported operation, dan kedai tadi perlu memilih pakaian yang dikehendaki lah. Yang itu yang kita panggil supported operation tadi, dan setiap jenis pakaian tadi ada dia punya parameter dia lah, jenis, warna, saiz dan jumlah dan sebagainya. Jadi mudah.my ni biasa kan sekarang ramai yang akses kepada mudah.my. Yang menyediakan servis menjahit pakaian tadi, dia akan publish apa yang servis yang dia offer kepada mudah.my. Jadi mudah.my ni dalam konsep ni adalah MyGDI Explorer lah kita gambarkan. Jadi ramai pelanggan-pelanggan dekat sini nak menjahit, yang boleh menjahit pakaian ni tak semestinya mungkin kat Malaysia kan, kat Vietnam, kat Hong Kong kan, Indonesia dan sebagainya yang menyediakan khidmat menjahit pakaian yang lebih murah lah. Jadi daripada sini maknanya kedai pakaian tadi dia hanya menggunakan mudah.my untuk mendapatkan siapa yang menyediakan servis menjahit pakaian tadi. Jadi itu secara analogi dia. Jadi konsep yang kita nak introduce kat sini adalah konsep create once, use by many lah. Di mana setiap satu servis tersebut boleh digunakan oleh ramai pengguna bagi pelbagai tujuan. Jadi web service ni tidak bergantung kepada platform yang digunakan oleh client server lah, kerana ia menggunakan web HTTP port yang biasa boleh digunakan dalam perhubungan lah. Tak perlu buka port yang lain yang boleh menjejaskan keselamatan rangkaian. Dengan 4 minit jadi saya kena laju sikit. Jadi yang ni saya bagi contoh create once, use by many ni. Contoh kita ramai yang guna Google dan ataupun Bing Maps sebagai base map, and then untuk membentuk imej satelit. Lepas tu pengguna hanya perlu memberitahu peta kawasan mana yang mereka perlukan, dan imej kawasan tersebut akan dipaparkan. Mungkin lepas tu JKR pula boleh publish dia punya routing service, dan pengguna hanya perlu beritahu dari mana dan ke mana routing tersebut dan memberi pandu arah. Dan kemudian contoh Jabatan Meteorologi pula boleh menyediakan weather forecast service. Jadi dengan adanya lokasi koordinat, kita dapat tahu ramalan cuaca pada lokasi dan masa tersebut. Kemudian Jepun pula boleh menyediakan dia punya land parcel map service. Jadi pengguna boleh tahu di mana petak tanah yang diperlukan, dan mungkin PTG ataupun e-tanah boleh menyediakan land title information service untuk membolehkan pengguna mendapat maklumat pendaftaran hak milik. Kemudian mungkin JPPH pula boleh share dia punya valuation property assessment service. Jadi pengguna boleh beritahu hartanah mana yang dia nak tahu maklumat, dan maklumat nilaian hartanah tersebut akan diberikan. Mungkin Pos Malaysia boleh share dia punya address geocoding service. Jadi ini dia punya konsep tourism. Tourism pun boleh share dia punya tourist spot. Jadi setiap agensi sekarang ni boleh berkongsi maklumat.
saya ada satu lagi contoh. Kalau yang ni, kalau kita nak bangunkan aplikasi web GIS, kat sini contoh. Kita ambil, Jepun boleh share dia punya land parcel tadi. Jadi kalau kita nak bangunkan aplikasi, setiap lot tu ada UPI dan kita akan akses kepada Jepun punya web service dan UPI tu akan dipas kepada application. Tanah pun kita gunakan UPI juga untuk land parcel, untuk kemudian kita akan dapat maklumat pemilik dan dengan maklumat JPPH pun boleh juga menggunakan UPI, kita akan mendapatkan maklumat penilaian. Jadi UPI ni tuan-tuan dan puan-puan, kita seperti mana tadi, maklumat ni diterima bukan dalam bentuk HTML daripada pembekal web service, tapi sebaliknya maklumat tersebut datang dalam bentuk XML ataupun JSON dan dia boleh dianggap macam kita membaca terus daripada pangkalan data pembekal. Jadi ramai yang boleh buat aplikasi yang serupa macam ni sebenarnya. Kita ada contoh One Malaysia Map di luar tu yang menggunakan kaedah ni, tapi kita buat untuk public dulu, tak adalah maklumat JPPH dan PTG tadi. Satu lagi contoh, mungkin yang ini, katalah kita nak bina satu aplikasi untuk kegunaan public, kita boleh base map, kita gunakan Google, kita dapat lokasi dan sebagainya. Jadi sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kurang sekarang bagi membolehkan MyGDX Explorer berperanan sebagai broker maklumat geospatial? Dari segi bilangan metadata dan map services yang di-share sekarang ni masih lagi sangat kurang. Mungkin dari segi isu security, kesediaan di agensi itu sendiri. Kalau Datuk KP JMC tadi, saya rasa saya dah dapat senaraikan satu aplikasi dan 7 map produk yang boleh dipublish sebagai metadata dia lah. Tapi saya rasa JMT memang salah satu agensi yang memang telah publish metadata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sendiri sebenarnya boleh berkongsi. Kita ada booth kita di luar, boleh publish apa yang tuan-tuan telah ada hari ini ataupun selepas ni. Benda ni dah boleh sedia untuk digunakan. MyGDX Explorer telah melalui beberapa fasa pembangunan, banyak isu yang kita perlu tempuhi. Kita dah tempuhi dan cuba atasi. Cuma sekarang ni masih ramai yang tidak mengenali apa itu metadata lah. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan semua memaklumkan apa yang kita ada, saya rasa pihak APU pun senang, mampu pun mudah. Bila ada permohonan nak lihat ada pertindihan ataupun tidak, mereka hanya boleh merujuk saja terus kepada MyGDX Explorer. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa masa saya pun dah tamat tahu sih. Cuma sebab sebab ada masa lebih tadi. Okey. 1 minit je. Jadi sebagai penutup tuan dan puan-puan, yang itu yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan apa itu MyGDX Explorer sebagai maklumat, sebagai broker maklumat geospatial, iaitu sebagai broker bagi perkongsian data dan juga broker bagi perkongsian map service. Kalau perkongsian data ni, untuk makluman, kita dah set up clearinghouse MyGDI di setiap negeri. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak berkongsi data di data center nasional pun di MACD, maknanya ada setup yang di setiap negeri yang boleh ditempatkan data-data yang nak dikongsi lah. Dan data ni, itu kalau nak decentralizekan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak ada kemudahan untuk menyimpan data. Tapi kalau tidak, sebenarnya boleh direct. Kalau kita guna konsep map service, kalau tuan-tuan dan puan-puan telah ada keupayaan, maknanya kita boleh capai direct kepada agensi tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi buat masa ni MyGDX Explorer kita masih lagi sebagai broker, memang kita tak charge anything, memang kita tak buat any jadi jemputlah bagi yang boleh akses kepada www.mygeoportal.gov.my ataupun direct kepada aplikasi MyGDX Explorer itu sendiri, mygdix.mygeoportal.gov.my. Jadi saya rasa setakat itu saja saya punya
presentation. Hopefully kalau tuan-tuan dan perempuan mewawarkan apa yang inisiatif yang tuan-tuan dan perempuan telah usahakan, saya rasa benda ni akan jadi satu sumber rujukan jugalah. Mungkin untuk akan datang MACD nak pilih siapa penerima anugerah MyGDI seterusnya kan. Kita boleh lihat MyGDI Explorer sebagai salah satu source lah untuk kita lihat siapa yang paling banyak telah mengambil usaha inisiatif dalam pembangunan geospatial. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.